Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1569. Antara paparan utama. Wajarkah terlepas pandang dan tidak sengaja menjadi alasan? Ayuh berdiri teguh bersama PMX. Buang kesombongan keegoan demi rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 hari lalu, pengendali kedai rangkaian serba Nekas KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd KK Supermart tampil membuat permohonan maaf susulan penjualan stokin berjenama Miranosok yang tertera kalimah Allah di salah satu cawangannya di Bandar Sunway, Petaling Jaya. KK Supermart dalam satu kenyataan berkata tindakan serta-merta telah diambil dengan memberhentikan penjualan stokin tersebut. Kami kesal dan memandang serius akan perkara ini. Untuk makluman, produk ini adalah konsainan daripada pihak vendor. Selain itu, surat penjelasan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga telah disediakan. Pihak syarikat tidak mempunyai sebarang agenda untuk mengganggu ketenteraman awam seperti yang diperkatakan oleh komuniti. Maka saya dengan rendah diri memohon maaf secara terbuka kepada semua rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Islam, katanya. Beliau berkata demikian ketika sidang media bagi memberi penjelasan mengenai isu tular penjualan stokin tertera kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di Menara KK Sabtu lalu. Hadir sama pemilik syarikat vendor Zin Jian Chang Sdn Bhd So Chin Huat. Dalam pada itu, Chin Huat tampil memohon maaf berikutan tidak membuat pemeriksaan rapi terhadap produk tersebut sebelum mengedarkan di rangkaian runcit terbabit. Stokin ini saya import dari China dan mengandungi sebanyak 1,200 pasang bagi setiap guni bersama dengan beberapa pilihan corak berbeza. Jadi saya terlepas pandang serta tidak membuat pemeriksaan keseluruhan terhadap setiap barangan. Sesungguhnya isu penjualan stokin tertera kalimah Allah dalam tulisan Arab dan Rumi itu merupakan satu penghinaan nyata terhadap umat Islam seluruh dunia. Tidak boleh dipandang remeh, apatah lagi ia berlaku ketika bulan Ramadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, terdapat pihak yang menyatakan jangan terlalu sensitif berkenaan isu berkenaan. Namun disebabkan kalimah Allah, ia sesuatu yang sangat tinggi di mata umat Islam. Saya rasa sedih dan kesal dengan apa yang berlaku. Kita berada dalam bulan Ramadan. Ada yang menyatakan jangan terlampau sensitif dengan isu Allah letak di stokin. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Allah adalah pencipta kita dan perbuatan meletakkan Allah di kaki adalah satu penghinaan yang tidak boleh kita remehkan, katanya dalam satu kenyataan yang dilaporkan kebanyakan media tempatan semalam. Beliau berkata permohonan maaf telah dibuat tetapi pihaknya berharap pada masa akan datang syarikat tersebut tidak mengambil mudah perkara sebegitu. Permohonan maaf telah dibuat, tapi apa yang pastinya kita harap pada masa hadapan KK Supermart tidak ambil remeh tentang perkara sebegini dan mana-mana jabatan audit perlu tengok dahulu barang yang dibawa masuk. Perkara sensitif susah nak dimaafkan. Diharap KK Supermart dan pemborong serta penjual lain harus mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Ia sangat sensitif, kena beri ruang kepada umat Islam untuk memaafkan perbuatan ini, katanya lagi. Dalam masa sama, Muhammad Naim meminta umat Islam di negara ini bertenang dan memberi kepercayaan kepada pihak berkuasa menyiasat isu penjualan stokin tertera kalimah Allah itu. Sebagai respon segera, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh mengajak rakyat Malaysia untuk mengajar rangkaian pasaraya yang menjual stokin tertera kalimah Allah.
Menurut beliau, permohonan maaf pemilik rangkaian pasar raya tersebut tidak seharusnya diterima dengan mudah. Beliau yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka bertegas, pemilik pasar raya tersebut perlu menyedari nilai dan sensitiviti masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Buat dulu, lepas tu minta maaf. Semudah itu sahaja. Kalau Starbucks kita boleh boikot sampai tutup, apatah lagi pasar raya ini. Hormat ini bukan hanya sekadar minta maaf, tetapi perlu tahu nilai dan sensitiviti orang lain. Kita ajar kepada yang kurang ajar, kasih jadi. Katanya dalam satu kenyataan di media sosial dipetik Malaysia Gazette. Benar, umat Islam sewajarnya berhak menzahirkan rasa marah pada isu ini. Adakah alasan terlepas pandang atau tidak sengaja itu boleh diterima sebegitu mudah? Jika ada antara mereka tidak mampu membaca dalam tulisan Arab, mungkin boleh dimaafkan. Tetapi amat sukar untuk seseorang, terutamanya rakyat Malaysia, tidak boleh membaca tulisan Rumi yang jelas dengan nama Allah. Butakah mata mereka? Semoga apa yang berlaku mampu membuka mata banyak pihak dalam menilai erti menghormati sensitiviti agama, terutamanya Islam yang telah diangkat menjadi agama rasmi persekutuan dan termaktub dalam perlembagaan. Pihak berkuasa, tolong ambil tindakan tegas. Jangan hanya tahu membuat kenyataan semata-mata. Nokta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menonjol dalam kalangan pemimpin negara-negara perdagangan kerana pendiriannya yang lantang bersuara mengenai krisis kemanusiaan di Gaza. Melalui lawatannya ke Australia dan Jerman baru-baru ini untuk meningkatkan hubungan dua hala dengan kedua-dua negara, Anwar tetap berpegang teguh dengan pendapatnya terutama melibatkan konflik di Asia Barat. PMX tetap setia dengan perjuangannya kerana sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia, beliau adalah penyokong Palestin dan Hamas. Beliau sentiasa lantang bersuara mengenai krisis kemanusiaan di Gaza dan kenyataan beliau yang berbunyi bukan semua bermula atau berakhir pada 7 Oktober menarik perhatian dunia. Tiada apa yang kita lakukan hari ini boleh menolak 60 tahun kekejaman yang telah berlaku kepada rakyat Palestin, tegasnya dipetik bernama. Beliau dengan berani telah membuat kenyataan itu dan beliau telah mempertaruhkan pendiriannya yang membuktikan bahawa beliau tidak menyimpang daripada apa yang sebenarnya beliau percaya dalam soal perjuangan Palestin. Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin memuji tindakan Perdana Menteri yang mempertahankan pendirian dan pembelaannya terhadap Palestin di hadapan negara barat. Menulis di Facebook miliknya, Muhammad Asri yang dikenali sebagai Dr. Mazhar berkata, pendirian Anwar itu patut dipuji walau apapun perbezaan politik yang ada. Kenyataan beliau itu muncul ketika penyokong pembangkang melihat usaha Anwar bercakap tentang Palestin di pentas antarabangsa tidak bermakna apa-apa. Kita patut memuji dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan pendirian dengan baik dan tegas berhubung dengan isu Palestin di hadapan pihak barat. Apapun perbezaan politik yang ada, hormatilah kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri negara kita yang mewakili suara majoriti kita dalam isu tersebut, katanya. Dr. Mazhar dalam masa yang sama berkata, Anwar yang juga Menteri Keuangan itu jelas tidak mengambil hati barat dan tidak apologetik dengan kenyataan yang dikeluarkannya di Jerman baru-baru ini. Sebelum ini, kritikan Perdana Menteri Malaysia terhadap kurangnya tindakan negara barat terhadap kekejaman Israel di Gaza meraih sokongan individu berpengaruh di seluruh dunia. Anwar menarik perhatian antarabangsa apabila beliau mengkritik negara barat semasa sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz di Berlin pada 11 Mac lalu kerana kurangnya tindakan mereka terhadap kekejaman Israel di Gaza. Perdana Menteri yang dalam rangka lawatan 6 hari di Jerman ketika itu mempersoalkan kemanusiaan barat dan mengutuk sikap selektif dan ambivalen mereka terhadap konflik itu. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke Siu Fok berkata, ini kerana kekejaman di Gaza hanya dapat ditamatkan melalui penyelesaian antarabangsa.
Pujian yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim atas penilaian terus terangnya mengenai situasi Palestin semasa sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz mencerminkan kekecewaan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap Israel dan sekutunya. DAP menyokong keberanian Perdana Menteri yang tampil sebagai suara nurani masyarakat antarabangsa, kata Anthony, yang juga Menteri Pengangkutan dalam satu kenyataan pada Sabtu dilaporkan Sinar Harian. Anwar kini menjadi sebutan dalam kalangan pemimpin negara-negara perdagangan kerana pendiriannya yang lantang bersuara mengenai krisis kemanusiaan. Bayangkan, lebih 30,000 nyawa terkorban dalam peperangan yang tercetus antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu. Ternyata Anwar kini mewakili suara majoriti rakyat dunia yang mempertahankan hak warga Palestin. Justru, rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman politik mempunyai kewajipan moral untuk berdiri teguh bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mencari pengakhiran kepada kesengsaraan rakyat Palestin di pentas antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Wakil Parti Pembangkang telah meminta perbincangan berkaitan isu penuntukan ditangguhkan. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, perbincangan yang melibatkan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya diadakan pada Selasa lepas. Sepatutnya Selasa lepas, semua wakil parti iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan daripada PAS, Datuk Seri Hamzah dan Datuk Seri Ronald Kiandi daripada Bersatu. Tetapi mereka minta tangguh kerana Taqiyuddin ada urusan penting di Kota Baharu. Jadi mungkin minggu depanlah. Tarikh belum ada lagi sebab tunggu mereka tetapkan. Saya sebelum ini memang dah tetapkan Selasa lepas, katanya semalam. Fadilah berkata perbincangan berkenaan akan turut memperincikan permohonan pihak pembangkang kepada kerajaan termasuklah sebarang bentuk kerjasama yang boleh terjalin antara kedua-dua pihak. Selepas itu, barulah saya akan bentangkan kepada kerajaan untuk dibincangkan. Kemudian barulah berlaku perundingan, katanya. Kemarin, Ahli Parlimen Ketereh Datuk Claire Muhammad Noor mendakwa kerajaan menawarkan CSA kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sebagai balasan untuk peruntukan bagi kawasan PN. Sudah ada tawaran tanda tangan untuk menyokong, ada syarat-syaratnya. Kalau cakap macam tu, beri sahaja peruntukan, tidak mengapa. Masalahnya ada syaratnya. Kalau syarat ketat bagaimana? Katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia. Claire turut menyatakan Ahli Parlimen Pembangkang tidak bercadang untuk bertemu dengan Fadilah berhubung peruntukan itu selagi kerajaan mengenakan syarat. Fadilah diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk wakil rakyat mereka. Namun PN dikatakan menghentikan rundingan pada November tahun lalu kerana mendakwa kerajaan meminta jaminan tertentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat November lalu turut menyatakan sokongan yang dinyatakan kepada beliau bukan syarat untuk peruntukan sama rata diberikan kepada Ahli Parlimen dan beliau tidak menyekat peruntukan untuk wakil rakyat. Apa yang saya mahu peraturan itu dihormati dan mengadakan perbincangan untuk peruntukan seperti yang dilakukan semasa pentadbiran dahulu. Tiada prasyarat atau syarat bahawa sokongan mesti diberikan kepada Perdana Menteri, kata Anwar. Ketika ini, 6 Ahli Parlimen PN menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar dan ada antaranya menyatakan sokongan diberikan atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing termasuk mendapatkan peruntukan untuk kawasan Parlimen diwakili mereka. 6 Ahli Parlimen PN berkenaan adalah Ahli Bersatu iaitu Datuk Zulkafli Hanafi iaitu daripada Tanjung Karang, Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal daripada Bukit Gantang, Zahari Kecik iaitu daripada Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim daripada Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid daripada Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan. Dalam pada itu, Fadilah menafikan dakwaan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengatakan kawasannya belum menerima sebarang peruntukan. Peruntukan kepadanya sebagai Ahli Parlimen belum ada, tetapi peruntukan di kawasan Parlimen ada. Syed Saddiq baru jumpa saya 2 kali, namun saya nak bincang dengan Ketua Pembangkang dahulu, katanya di petik bernama.
Pada Khamis, Syed Saddiq dilaporkan berkata demikian dalam pemberitahuan pertanyaan lisan di Dewan Rakyat seperti disiarkan di laman web Parlimen. Bekas Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu turut mendakwa beliau sudah 3 kali berunding berkaitan perkara itu dengan timbalan Perdana Menteri. Bagi menjawab soalan berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa dalam jawapan bertulis berkata lebih 300 juta ringgit disalurkan menerusi pelaksanaan puluhan projek di Parlimen Muar. Awal bulan lalu, seorang ahli Parlimen Pembangkang mendakwa terdapat wakil rakyat bloknya tergolong dalam kumpulan P40 susulan tindakan kerajaan perpaduan tidak memberikan peruntukan. Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman berkata, situasi itu berlaku disebabkan mereka terpaksa berkongsi allowance diperoleh dengan rakyat yang memerlukan. Justru, wajarkah pembangkang terus mempertahankan ego dan kesombongan mereka dalam isu ini? Bukan tidak diberikan peluang untuk berbincang, namun pelbagai alasan dicipta untuk memberikan gambaran dan persepsi buruk rakyat terhadap kerajaan sedia ada. Adalah diharapkan agar selepas perjanjian CSA dan perbincangan dilakukan, persetujuan dicapai secara bersama bagi memastikan tiada ganggu-gugat yang dibuat pembangkang terhadap perjalanan tadbir urus kerajaan. Malaysia memerlukan kestabilan hakiki untuk terus meraih kepercayaan pelabur seluruh dunia dalam memberikan dampak ekonomi yang baik kepada rakyat dan negara. Buang kesombongan, lempar keegoan bersama membina negara. Usah jadikan rakyat sebagai mangsa keangkuhan kita. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mastura Mala. Assalamualaikum dan salam hormat.